Jadi timbul juga tagline bahawa kalau nak polis yang kudus, soleh dan baik, polis Gerahas. Kudus, soleh dan baik. Macam segala macam apa start operasi apa semua kan. Semua tu dipantau polis betul ke ataupun dia bagi kebebasan? Memang kami minta nasihat daripada Bukit Aman. Dan skrip tu perhati dan disemak oleh bahagian PRO Bukit Aman sebelum diluluskan untuk penggambaran. Dan kami bila membuat penggambaran tertakluk pada syarat-syarat dan juga protokol Bukit Aman dari segi dialog, penampilan dan sebagainya dan tata tertib, tata cara sebagainya. Setiap episod kena kelulusan? Kena kelulusan. Oh, kena Ya. Satu, itulah tadi tagline-nya. Polis yang paling baik, paling bagus akhlaknya, polis Gerahas. Macam babak bergaduh Lingam dengan Lim tu, mana datangnya idea tu? Sebab dia selalu guna kan? Itu Malam ini kita bersembang-sembang. Aku Diva. Okay bang, Tentu dalam banyak-banyak watak yang abang nak bawa, selain Detektif Lim, apa watak yang abang suka? Personally abang rasa macam favourite atau terkesan di hati? Sebenarnya sampai hari ini saya belum lagi dapat satu watak yang boleh stretch saya punya range sebagai pelakon. Sebab saya dapat watak-watak yang typecast atau klise. Tapi saya tidak komplain sebab itu adalah periuk nasi rezeki saya. Apa saja watak yang dibagi, saya tetap akan buat terbaik. Jadi dalam semua watak tu saya cuba pelbagaikan, saya cuba buatkan benda tu lebih berwarna, lebih pelbagai, lebih kalau boleh lain daripada yang saya bawa sebelum ni lah. Tapi kalau nak kata challenging, apa orang kata watak yang saya suka ataupun yang orang kata yang mencabar, Lim tu dah sebati dengan saya. So saya tak rasa benda tu susah lah. Yalah. Kan. Yang saya setakat ni yang saya kata boleh mencabar saya adalah watak yang dibagi oleh Gas dengan Sen kepada saya, itu Datuk Steven dalam Hilang. Now, straightforward, bila saya kata Datuk Steven tu adalah seorang yang memanipulasi atau merancang sesuatu dalam sebuah kampung, straightforward, oh ini Datuk yang orang kata ada plan, ada udang di sebalik batu. Tak, sebenarnya dia lain daripada yang lain sebab dia tak boleh menjadi satu Datuk yang terlalu emosi. Jadi Sen dengan Gas banyak membawa saya keluar daripada stereotip gerak lakonan gerak khas yang dah sebati dengan saya lah. Jadi di dalam Datuk Steven tu saya rasa saya dapat membawa seorang yang bercakap bila perlu, bercakap benda yang dia lontar tu adalah benda yang penting, tapi banyak suppress emotion dia. Yang sebenarnya saya lebih suka begitu sebab apa? Ni nak quote Robert De Niro lah. Kita berlakon tu yang tak ada dialog tu sebenarnya lebih baik daripada yang banyak dialog. Yang banyak dialog ni, kita kalau dialog panjang-panjang ni kita nampak macam kita berkhutbah. Tapi macam mana nak bercakap banyak ataupun nak berkomunikasi banyak ketika tidak bercakap. Jadi apa yang berlaku sini adalah muka kita, gerakan kita, demeanor kita, body language kita. Itu yang susah bagi seorang aktor. Dan situ Datuk Steven tu memerlukan saya buat begitu. Although you tengok dialog banyak, tapi setiap dialog tu memerlukan gerak badan dan gesture yang berpaksi pada situ. Itu challenging. So awak tak perlu guna banyak dialog, awak perlu guna memek muka dan nuansa-nuansa ni pergerakan acting awak. Itu yang bagi saya mencabar. Watak dia sama tak dengan Ibu Zara dalam One Sentif? Ibu Zara watak Sophia Jane. Sebab dia pun tak banyak bercakap, saya yes, tengok kan. lebih kurang sama. Cuma tapi kita rasa takut tau tengok dia. Yes. Kan? Yes. Dia ada satu vibe yang seram. Cuma Datuk Steven ni, Ibu Zara tu dia dalam One Sentif tu awak tengok dia, awak tahu dia jahat, awak tahu dia bermanipulasi, tapi awak dah nampak terang dia punya hala tuju tu ke mana. Datuk Steven ni dia masih ada persoalan. Dalam Hilang tu, adakah dia dalang? Adakah
dia sebenarnya memanipulasi, tapi sebenarnya dia yang dimanipulasi. Okay. I cannot tell too much, tapi I kena bukan dalam lakonan tu I cannot tell too much so that people definitely dia. I kena maintain misteri tu, Misteri. supaya orang bertanya-tanya. Best watak. Gitulah. Misterius. Tapi kalau boleh bagi macam Ibu Zara tu lagi cantik lah, sebab Ibu Zara tu dia pergi ke arah manipulasi secara macam untuk diri dia sendiri kan. Tapi di situ Datuk Steven ni dia bukan itu saja, dia ada benda lain. Dia layer dia lebih lah. Layer dia lebih. Saya rasa kalau nak kata, saya tak tahu, saya belum tengok. Saya rasa mungkin lebih kepada macam mana Vanida akan bawa dalam kudeta kot. Tu saya tengok. Tapi kudeta tu dia sebagai Perdana Menteri wanita yang pertama kan kat Malaysia kan. Tak tu baru ke? Baru Baru akan on air Disember ni kan. Yang dulu tu saya dah tengok dah, yang Vanida sebelum tu apa saya tengok tajuk. Tu pun macam politik kan? Politik tu. Kau tengok? Di mana? Ada dalam iFlix tak silap. Dia macam menggulingkan kerajaan. Ke apa lah, tak ingat lah. Best juga tu. Mencabar ke syuting kat sini ni. Watak macam tu tak selalu datang. Itu yang kalau boleh nak dapat watak-watak macam tu, selain daripada watak komunis menyeksa orang. Abang, gerak khas abang tengok tak abang? Tengok? Semua? Tak. Alah, mudah-mudahan. Saya sebenarnya ada satu sifat, saya tak suka tengok diri saya berlakon. Malu ke apa bang? Malu. Dan saya akan terasa setiap kali saya tengok, alamak, aku boleh buat lebih. Salah. Saya sentiasa ada macam tu. Jadi bila saya cakap macam tu pada kawan saya berlakon, dia kata baguslah bila awak puas hati, maknanya awak masalah lah. Bila awak tak puas hati, di situlah awak boleh berkembang. Tapi saya tak suka tengok diri saya. Tak tahu, saya rasa macam hodoh sangat. Hodoh macam Ya. Bang ada pengalaman pahit. Sejak ada jambang ni lagi macho. Pengalaman pahit bang sepanjang bergelar insan seni ni. Sedih ke, pahit ke? Pahit atau menarik lah bang. Menarik. Pahit tu nak kata saya ni orang kata kecewa tak lah. Tapi pahit tu dan orang kata masih kesal, ya ada. Bukan kerana apa, kerana dunia seni kita ni masih dalam tahap yang macam saya kata tadi lah, tidak berganjak macam-macam negara-negara jiran kita yang lain lah. Kan? Dan sepatutnya kita dah boleh jauh ke depan ke orang kata tahap Hollywood dah, tapi masih lagi merangkak. Satu daripada segi bayaran, macam Datuk Usop kata sendirilah, untuk buat satu drama nakkan kualiti, nakkan begitu, nakkan bertaraf begitu. Tapi bayaran masih lagi bayaran, masa dia buat drama PJ, masa dia buat drama roda-roda dulu. Macam mana? You nak quality, you kena spend. Yalah. Kan? Satu. Kedua, ruling TV yang okey. Sekarang ni kita kena ada 3 orang yang jadi hero. Kalau tak ada 3 orang ni tak boleh. Ya, dia pilih kan, dia pilih. Bapak dia pun mesti macam ni, mak dia pun mesti macam ni. Jadi artis-artis yang dah veteran macam kita ni selalu tidak akan dapat apa pemilihan atau diconsider langsung. Sebab apa? Itulah orang lama, orang dah malas dah nak tengok dah. Muka pinggan dah. Itu kita nampak watak bapak mak muda-muda. Macam tak sebab logik tu. Dia orang ni lah flavor of the month. Orang minat dia orang nak tengok orang cantik semua. Jadi bapak mesti cantik, anak mesti cantik, semua cantik. So itu ke alam fantasy, bukan reality. Betul. So kita sekarang ni buat drama bertitik tolak pada fantasy, dream world, bukan reality. Realitinya makcik kerja sawah tidak akan ada gincu, tidak akan pakai cincin, tidak akan ada gelang, tidak akan ada pakai apa ni, contact lenses berwarna. Tapi kita tengok macam mana kan. Jadi kalau minta maaf bang kalau saya mencelah, macam dia ni macam terlalu ada pilihan pelakon ni. Bagi saya macam tak adil tau. Satu lagi, kita ambil contoh lagu lah. Lagu tu akan jadi sedap bila hari-hari kita pasang tau kat radio. Walaupun lagu tu lagu lama ke atau lagu baru, dia akan sedap bila dah hari-hari dengar. Macam pelakon pula, kenapa tak ambil pelakon lain? Sebab bila setiap episod tu di watak tu, orang akan kenal
Abang akan suka watak dia. Ni dah ada pelakon pilihan macam mana kan. Betul. Dia contohnya dalam siri Gerak Khas lah. Bila Gerak Khas nak bermula, AC orang kenal daripada For You To See. Boleh ke jadi hero dengan muka Cina? Abby bekas elit nyanyi, boleh ke berlakon? Syarul Anwar, dia seorang polis, boleh ke berlakon? Galak orang kenal lah, Datuk orang kenal lah. Saya Cina lagi. Tapi dek kerana Gerak Khas tu ongoing sampai dah jadi ikon. Betul. Tak mustahil kalau awak letak orang lain pun dia boleh jadi macam tu. Sebab kita sajikan, kita yang buat cerita tu. Tapi malangnya TV masih macam tu. Kita kena ada ni pelakon ni, kita kena pelakon perempuan ni. Sebab dia pada dia orang, persepsi dan selera dia orang sebenarnya. Dia orang nak orang terima persepsi macam tu. Bukan sebenarnya menggambarkan selera penonton, tapi itu adalah refleksi selera dia orang sebenarnya. Yang dia orang rasa itu adalah kemahuan penonton. Penonton mengikut apa yang kau saji. Kalau benda tu bagus. Betul. Satu lagi mungkin pada saya, dia nak dapat publicity free bang, pasal follower yang ramai kan. Dan sekarang even worse. Kalau dulu kau ambil pelakon walaupun ada package, tapi tetap pelakon, masih ada bakat pelakon. Tapi sekarang awak ambil influencer. Awak ambil influencer untuk berlakon yang memang tak ada bakat. Yalah. Saya rasa pelakon-pelakon veteran kita pun ada bersuara. Kak Oji ada pernah bersuara, ada beberapa orang dah bersuara. Influencer bukan tak boleh, kita tak menghalang, tapi kena berbakat lah. Kalau tak ada bakat jadi hero, tak apa, followers dia beribu kerana kau nak followers. Itu dah merosakkan. Jadi bagi saya lagi sekarang lagi parah lah. Kalau awak ambil pelakon yang ada package yang lawa saja pun tak apa sebab dia pelakon. Boleh tapi berlakon. Kalau ambil influencer yang bukan pelakon, saya tak nak cakap banyak lah. Awak pun boleh faham lah. So apa itu kan. influencer yang dipilih pun inisiatif lah untuk belajar berlakon ke kan. Nak salahkan dia orang tak boleh. Sebab apa? Kau dah kau ada 500,000 penonton, boleh berlakon kau jadi hero. Takkan dia kata tak nak. Betul. Dia sebagai influencer, bila dibayar dia nak lah. Senang, ada sonok aje kan. Tapi jujur tak ada kata, macam satu ketika dulu, kalau saya betulkan saya kalau saya salah, Datuk Siti Nurhaliza di-offerkan untuk berlakon oleh Datuk Yusuf Aslam. Dia tak nak. Dan dia kata, maaflah bang, saya bukan bidang saya lah. Itu saya suka sebab dia jujur. Dia sedar diri. Dia bukan bidang dia tak berani. Ataupun dia jujur kata bukan bidang saya. Sampai satu masa mungkin dia minat. Yes. Kenapa tak jujur? Influencer kalau dia tahu dia tak boleh berlakon, nak berlakon juga. Begitulah kan. Tapi tak boleh cakap lah, mutu lakonan dan mutu filem sekarang ni dah menjadi macam orang kata subjektif. Orang dah pandai pakai perkataan subjektif. Alah, seni tu subjektif, siapa-siapa boleh berlakon. Kalau kau nak letakkan subjektif tu sebagai satu alasan, semua benda subjektif. Betul. Alah, mencuri, alah subjektif. Dia boleh pakai ya, bukan dia nak mencuri pun, dia tak ada ni, subjektif. Kalau semua kena play safe nak kata subjektif, benda tu bukan satu alasan bagi saya lah. Kan kita kadang-kadang kena tertib dan kena betul pada landasannya kan. Kalau tak ada kemampuan berlakon, tak payah suruh berlakon. Influencer lain, buat TikTok lain untuk dapat followers lain. Berlakon memerlukan bakat, memerlukan persediaan, tahu rukun-rukun dia. Untuk menjadi seorang pelakon ni susah. So saya dah menjalani asas tu, saya menjalani proses dia. Bukan senang untuk jadi pelakon. You datang-datang dan senang-senang tak pelakon. Sebagai saya pula, tak sebagai boleh. seorang penonton, saya mengharapkan saya dapat rasa macam mana pelakon tu sedih. Saya dapat rasa sedih. Sebab kita pun terkesan. Kalau bagi yang tak boleh berlakon, macam mana kita nak rasa benda tu? Sekarang tak susah. Sebab dia kata, alah apa susah, letak emo je, cabut bulu hidung dia, pedih, dia akan keluar air mata. So buat muka sememeh. Tapi sedih yang terkosong lah. Yelah, tak ada rasa. Jadi kan, So kita dah masa dalam ni, so kita top 3 bang. Kita ada satu slot. Ada top 3 pilihan abang, yang abang apa favorite atau admire pelakon bang. lelaki atau perempuan? Kalau abang bagi dua-dua pun boleh. Kalau boleh lokal lah, lokal. Dan kalau ada international, apa tu kita. Ya, abang rasa
bakat? Saya bagi local, international lah. Okay. Saya start dengan local lah, pelakon lelaki pelakon lelaki bagi saya yang boleh melakonkan watak dengan pelbagai. Orang kata saya sebenarnya belum jumpa dan terhad juga sebab saya berlakon dengan orang yang sama yang sebenarnya. Okay. Nak kata seorang pelakon yang versatile dan fleksibel. Okey. Lelaki saya kena kata saya meminati Ahmad Yatim. Ahmad Yatim yang mula-mula Cikgu pertama. Daripada pemburu, daripada semua. Intensity dia dalam berlakon tu, intensity, kejujuran dia dan fokus dia tu saya betul-betul admire. Kalau perempuan ya, ramai sebenarnya. Tapi saya memetik satu. Sayangnya beliau dah tak berlakon banyak dah sekarang ni. Tapi saya suka kat masa dia berlakon sebab setiap watak tu, walaupun itu adalah dia, tapi nampak warna-warna dan nuansa, orang kata difference tu, perbezaan tu di situ. Liza Osman. Liza Osman. Kak Liza Osman. Saya tak pernah bekerja dengan dia. Lama tak tu berlakon kan? Tapi dia dah ke arah saya rasa lain daripada dunia lakonan dah. Tapi saya memang betul appreciate setiap kali dia keluar untuk berlakon. Saya dapat sesuatu yang different daripada dia. Walaupun watak tu kecil ke besar, saya seronok tengok dia berlakon. Kalau international, pelakon idola lah. Kalau nak kata banyak sebenarnya. Yalah. Saya nak pilih satu pun susah. Yelah. Kan? Kita ambil satu je lah yang banyak-banyak tu. Pada saya Denzel Washington. Pasal abang mention banyak kali. Itulah banyak kali Denzel mention tu. Washington. Sebab Denzel dia serius dalam kerja dia. Dan setiap watak yang dia bagi tu, dia bagi dengan seluruh titik peluh dia, heart and soul. Saya suka. Apa filem favourite dia? Denzel punya filem favourite dia abang? Saya suka apa ni, Training Day. Training Day. Tapi sebenarnya kalau nak tengok Denzel ni banyak filem dia. Training Day tu satu je. John Q pun ya. Tapi saya suka sebab apa tau, Denzel ni dalam kita prepare ni, ramai kalau aktor yang kita tengok bila tanya, termasuklah Daniel Day-Lewis, dia kata kita kena prepare si Al Pacino pun kita kena prepare, kita kena sedia diri, macam-macam falsafah keluar. Tapi Denzel bila tanya how do you prepare, I don't prepare, I just go with the flow and enjoy myself. Itu yang saya suka. You have to enjoy. Betul lah tu. Itu dia sempoi. Do you know how you're gonna work with the cat? I don't know. But I'm gonna enjoy it. I'm gonna do what I'm gonna do, and I don't know what's gonna happen. Dia kata setiap benda yang dia pergi dia kena enjoy. Dia lah. jujur daripada dia. Saya suka macam tu. Saya suka lakonan yang orang kata persepsi macam tu. Dia enjoy. Jadi kebanyakan kita ni berlakon ni, kita dah anggap macam satu pekerjaan, tapi kita tidak enjoy tau. Jadi setiap scene watak ni kecil je, apa dialog je asal boleh. Tapi dia enjoy. So dia menikmati kerja dia tu. Bila awak menikmati, awak suka dengan kerja awak tu, awak ada passion dengan kerja awak tu, awak cintakan kerja tu, jadi apa yang awak tengok tu, yang Orang keluar lain, tu, orang lain pun rasa enjoy. Sampai tengok dia buat Eli Tidak. fighting, kena. Dia buat Equalizer, kena. Dia buat Man on Fire, kena. Dan setiap watak yang dia bawa tu lain. Saya tak sangka dia boleh buat Eli tu, action tu. Yes. Tak pernah imagine dia jadi watak macam Equalizer lagi lah. Equalizer. Yes. Lepas, dan saya kagum sebab dia datang daripada background komedi. Oh ya. Dia background komedi. Kalau tu tengok, saya mula tengok dia dalam satu filem yang dia dengan George Burns, mendiang George Burns, di mana dia seorang lelaki kulit hitam mati, bertukar tempat dengan jadi Caucasian. Dia bermula daripada itu. Lepas tu baru masuk ke heavy drama macam Tom Hanks lah. Cuma saya suka dia sebab dia enjoy. Saya tengok setiap watak yang dia pegang tu, memang
kena betul lah. Dia memang tak ada janggal lah bagi dia. Itu Denzel Washington bagi saya lah. Okey bang, filem 3. Pengarah kan? Mak, Nanti dulu. filem apa? Sempat ke ni? Filem lah Malaysia dan luar negara. 3 favorite. 3. Filem yang tu. Favorite apa? Filem pertama favourite saya Datuk Rahim Razali, Abang Abang yang first. first. Kedua sebenarnya memulakan saya kepada aksi dan apa semua, Gerahas pertama Gerahas oleh Datuk. Movie Geras pertama. Okey. Dan ketiga ialah saya sebenarnya tak banyak filem tempatan yang saya minat, tapi saya boleh kata Mat Kilau lah. Mat Kilau tu sebab apa, genre tu lebih kepada semangat. Dia bukan kepada film making language tu adalah, tapi dia lebih kepada semangat. Dan saya betul kagum dengan Samsul kerana dapat terjemahkan semangat tu untuk membakar jiwa orang. It's not a easy task to do. Bukan satu benda yang senang untuk membakar semangat dengan apa yang on layar perak. Tapi dia berjaya melakukannya. Bukan saja dengan dialog, tapi dengan shot, dengan sajian pendekatan, dengan lakonan shot-shot lakonan pelakon yang involved. Untuk mass audience terima kan. Itu satu pencapaian. Bukan satu yang senang sebenarnya. Betul. Banyak pahlawan filem-filem yang bertema semangat, dan saya sebenarnya sebelum tu pernah berlakon dalam Lieutenant Adnan pun satu filem yang bertemakan semangat. Dan Aziz berjaya pada masa itu. Tetapi Samsul Yusof berjaya menterjemahkan dengan lebih impact lagi. Pada masa sekarang. Yes. Itu tak dia impact. Pengarah pula bang. Tak cerita English. Oh, cerita English tu. Okey. Ini nak dengar ni. Filem. Filem. Banyak nak pilih ni, tahu banyak nak pilih ni. Jahat tu. 3 Pick 3 lah antara banyak-banyak. filem yang saya selalu saya tengok lah. Satu, filem Shawshank Redemption. Oh. Siapa pelakon? Morgan Freeman dengan Tim Robbins. Itu satu filem yang itu. Tapi kalau nak kata filem acting, saya suka satu filem di mana ada satu scene pertembungan antara dua aktor tersohor, tapi scene tu bukan scene action. Walaupun filem tu filem bercorak action, tapi scene tu adalah scene pertembungan antara polis dengan penjahat. Tapi scene tu adalah scene yang orang kata memang lah, dan sekarang menjadi study di School of Acting. Filem tu filem Hit. Oh, Hit. HEAT. Val Kilmer. Val Kilmer, Robert De Niro, Al Pacino. Oh. Scene yang saya cakap tu adalah pertembungan antara Al Pacino dengan Robert De Niro di masa dia orang sebelum final scene. Awak tengok scene tu balik, walaupun scene tu tak dua orang tu duduk je macam ni, tapi dynamic scene tu, itulah acting sebenarnya kalau nak Hit. I memang suka sangat scene ni. Dan setiap kali kalau ada scene pertembungan, even though Datuk Steven dengan Datuk Datuk yang dia berlakonkan oleh Azhar Sulaiman, saya menggunakan scene tu sebagai orang kata rujukan. Scene tu memang saya sampai hari ni lah saya suka scene tu. Hit. Filem Hit. Lagi satu last. Filem yang ada unsur-unsur lucah sikit, tapi kalau kita tengok lakonan 3 orang pelakonnya, filem tu saya rasa tak masuk sini. Dangerous Liaison, pernah dengar tak? John Malkovich, Michelle Pfeiffer dengan Glenn Close. Tak masuk Tak masuk sini. Dia berkenaan dengan sebenarnya manipulasi, tapi dinamik 3 orang pelakon ni dan cara dia orang lakonan dan message dia bahawa manusia sentiasa mempergunakan manusia. Itu bagi saya. Manusia mempergunakan manusia. Okey, pengarah tadi. Kenapa? Tadi dia nak tahu pengarah. Pengarah mana? Lokal dan international lah, tiga. Alamak Saya tak nak masuk Yusof Asram, kita kecualikan. Yusuf Asram dia kecualikan, dia kata. Saya suka pengarah yang mencabar saya. Mencabar abang Setakat ni yang saya kata mencabar betul-betul saya,
saya nak sebut satu orang tak boleh sebab dia mengarah bersama. Okey. Oh, okey. Gus Abu Bakar dan Sen Qudsi. Okey, untuk inilah yang Yes. baru. Saya sebenarnya ada seorang lagi sebenarnya. Baru ni saya ada berlakon satu iklan untuk TM, iklan Merdeka. Kalau awak sempat tengok lah, dia berudara di Astro. Pengarahnya adalah seorang Cina bernama Barney, Barney. Oh, Barney. Ya. Dia juga merupakan seorang director yang banyak mencetuskan nuansa-nuansa dalaman dari saya. Bagi saya pengarah ni, dia tak perlu bising atau dia tak perlu teriak atau tak perlu nak orang kata maki hamun. Tapi pengarah tu tahu macam mana nak mempengaruhi aktor dia, menggunakan aktor dia untuk mendapatkan shot tu. Itulah pengarah yang bijak. Dan tiga yang saya sebut ni, okey, dia tahu macam mana nak petik Swiss, nak mengeluarkan apa yang saya nak boleh bagi kepada dia orang, nak bagi terbaik bagi dia orang. Dia orang tahu. Dia orang tahu. Nak petik Macam Swiss. Sen dengan Gas tu saya kira satu lah bang. Kira satu sebab dia orang mengarah bersama. Ya tadi dua. Sebab yang saya kata dia orang berdua ni special macam mana. Gus dan Sen mengarah bersama. Kadang-kadang Gus ada, Sen tak ada. Kadang-kadang Sen ada, Gus tak ada. Jadi salah seorang tak ada, salah seorang tu akan bergalas. Tapi beauty-nya ni, indahannya dan peliknya sini, apabila Gus berlakon dan Sen take over, kesinambungan tu sama. Dia tak lari. Dan apabila Sen tak ada, Gus take over, apa yang Sen buat, selari. Orang punya wavelength sama. Jadi dah cukup 3 orang lah. Kan? Tak, lagi satu. Nak juga satu Tu tadi kita satu je tu, 2 orang tu. International ke lokal? Oh, okay, international terus lah. International susah sebab saya tak pernah bekerja dengan Yalah. Tak, tak, maksudnya dari sudut Hasil kerja. filem dia ke. An actors director. Kalau saya lebih suka kalau saya tengok kalau actors director Martin Scorsese lah. Filem? Martin Scorsese banyak. Raging Bull, Casino, Godfather. Godfather itu Francis Ford Coppola. Sebenarnya Francis Ford Coppola pun seorang yang saya minati, tapi saya minat Martin Scorsese sebab dia banyak taxi driver. Okay. Dia banyak berkolaborasi dengan orang kata Robert De Niro. Dan dia seorang director yang perlukan banyak dalaman daripada aktor dia, tapi dia satu yang setia dengan director dengan aktor dia. Maknanya hero-nya selalu akan jadi sama. Robert De Niro. Jadi orang kata, kau ni tak pakai ke orang lain, kau ni asyik-asyik muka tu. Kalau dia bagus bagi aku, buat apa aku nak pakai orang lain? Yalah. Tapi Jadi Robert De Niro pun boleh tukar-tukar colour kot. Walaupun dia pakai orang yang sama, dia dapat benda yang berbeza. method acting yang dia itulah. Robert De Niro adalah orang yang banyak shy, terlalu terlalu segan. Dia tak pernah bagi interview panjang-panjang. Tak pernah? Yes, tak pernah. Kita kena try ajak. Susah. Oh yo. Okey. Lagi satu 2. Lagi dua. Tadi abang baru mention satu. Satu. Yang kedua tu Francis Ford Coppola lah yang saya cakap tadi. Godfather. Francis Ford Coppola, Godfather. Godfather. Apocalypse Now. Dia seorang director yang berani sangat-sangat sehingga diri dia shoot filem Apocalypse Now sampai dia sendiri heart attack kan. Oh, dia kena heart attack. Dia kena heart attack dan nyaris rugi muflis kena filem tu sebab set filem tu hancur sebabkan Martin Sheen pelakon dia yang pertama heart attack juga masa tu kerana terlampau into the character. So dia terpaksa rap untuk tunggu dia baik dengan Marlon Brando. Marlon Brando tak adalah kena apa kan, tapi set tu dah hancur balik. Bila dia orang start shoot balik kena typhoon, hancur balik. Dia kena build set tu, dia kena buat set tu semula untuk shoot. Typhoon Tapi di Filipina. Kalau siapa tahu Apocalypse Now punya cerita lah. Tapi di situ saya rasa Francis Ford Coppola adalah orang yang tabah sangat, director yang tak banyak filem dia tapi semua filem dia hit. Dan lagi satu pilih yang moden pula ya.
Saya rasa Ryan Coogler lah untuk Wakanda, untuk Black Panther, sebab dia berjaya membawa budaya satu bangsa kulit hitam dan orang kata mencetuskan satu fenomena baru. Orang boleh apresiasi budaya Afrika dalam Wakanda Forever. Dan menaikkan semangat orang kulit hitam ni. Betul. Itu yang berjaya juga Samsul Yusof buat dengan Mat Kilau. Betul. Tarantino abang tak berapa. Tarantino saya suka. Saya nak sebut dia Pulp tapi Fiction. Tak cukup. Kita bagi Tapi- 3 je kan. Itulah. Tapi Tarantino ni saya tak sebut sebab saya rasa dia a bit racist dengan Bruce Lee. Ingat tak insiden Bruce Oh, Lee? cerita Apa? Hollywood Once Upon a Time in Once Upon a Hollywood. Time. Ya. Sebab dia tidak mengambil kira perasaan keluarga Bruce Lee. So dia menunjukkan Bruce Lee sebagai Sisi orang yang macam yang- tu, sisi yang negatif. Yalah. Tapi saya faham itu adalah entertainment. Dia boleh buat begitu. Itu subjektif. Subjektif Again lagi lagi. perkataan Lesen. subjektif tu sebagai satu lesen. Tapi bagi saya dia sepatutnya bagi tahu keluarga Bruce Lee dulu, bagi tahu. Jangan buat sesuatu sebab orang tu zuriat dia masih hidup. Yalah. Jadi dia kena at least bagi tahu lah, saya kena buat ni parody, saya nak buat ni macam ni. Tapi dia tak bagi tahu, terus keluar macam tu. So itu bila keluarga Bruce Lee tengok, dia rasa macam alamak, kenapa bapak saya jadi macam tu? Kenapa Bruce Lee jadi macam tu? Padahal orang menghormati Bruce Lee. Contohnya lah kalau Mat Kilau, saya buat Mat Kilau tu Tiba-tiba. sebenarnya Mat Kilau tak kuat. Dia tu sebenarnya lemah, dia bergantung air. Jadi benda tu menjadi satu Mengguris perasaan Terkejut juga saya tengok scene tu. jadi macam Brad Pitt boleh kalahkan Bruce Lee tu sebenarnya tak hebat. Alamak. Jadi legasi Bruce Lee tu tercalar sikit. Tercalar Yalah, lah. betul, Orang tu betul. berapa tahun. Dan tu, apabila empire di interview dia legacy. sendiri bercakap, alah bagi aku Bruce Lee tu seorang yang orang kata apa ni orang kata Overrated. bukan, dia sebut apa jadi Bruce Lee ni orang yang ego. Sebab tu dia rasa diri dia terbaik. Dia sendiri cakap, I'm sure dia katakan daripada kajian dia apa semua dia. Tapi dia tak sebut daripada mana yang dia buat kajian dia, daripada latar belakang mana. Walhal orang-orang yang bekerja dengan Bruce Lee dapat tahu dia ni orang yang humble kan. Yalah. Kan dia berlakon, dia pukul Jackie Chan pun dia pergi Dia datang balik. Tapi Quentin Tarantino kata tak, dia seorang yang sombong, dia rasa dia baik. Itu yang dia portraykan dekat depan kamera kan. Tapi keluarga Bruce Lee kata tak apa, untuk filem dia orang faham, untuk creative allowance kau nak buat, tapi bagi tahu lah dulu ini parody ke apa semua ke. Dan apabila kau buat, bila orang tanya, kau tak nak bagi satu penjelasan. Itu je lah. Okey bang, ini rekod terbaru katanya ni. 2 jam bang kita. Rekod terbaru nak rasa manja. Iya ke? Yang berceloteh tapi tak boleh diguna. Kita orang pun hayal dekat kita ni kan. okey, cuma kita takut risiko bateri lighting padam je. Tak apa. Kita Okey, boleh kita tak je tahu. lagi kan. Okey, sebelum apa-apa kita nak Shoot. bagi tahu kita Shoot sekali ni lagi dekat Di Katulistiwa. Katulistiwa Cafe. Saya pun tak tahu sebenarnya, tapi tempat ni memang Abang tak bagus tahu, untuk lepak. Saya tak tahu. Hari ni baru saya datang ke sini. Rupanya ada tempat lepak baik. Ada. Katulistiwa memang Okey, okey. satu lagi hari tu memula jumpa abang saya, dan sebelum nampak kenal abang melalui kaca TV pun tengok abang ni macam orang yang serius kan. Macam takut juga kita nak tegur dia kan. Tapi hari tu tegur dia memang sangat peramah abang. Lain betul kan. Abang tak nak Muka cerita je. ke macam mana saya ni dapatkan nombor abang? Buka YouTube Rasa Manja bang. Ini saya daripada ni. Betul lah, terima kasih. Sebenarnya hari tu saya tak sangka saya nak pergi tandas sebenarnya kan, dengan Dato' kita Usop orang ikut tu. Betul? Tak sangka? Saya tak sangka, lepas tu tiba-tiba ada juga orang nak interview aku. Patutnya dia orang nak interview ni orang-orang macam Zul Arifin ke, Kita dah banyak orang interview. Dia dah ramai dah. ataupun Remy Ishak ke, kan. Saya pula kan tak pernah. Tak macam follower pula. Kita punya subscriber pun banyak nak artis yang diorang tak tahu cerita. Betul. Sebab kita orang sendiri pun tak tahu abang ni macam mana bermula. apa Contoh semua macam kan. tadi tu Saja Misai pun banyak yang kita orang tak tahu dapat tahu. Tu kita cuba dapatkan lah tadi Miss. Saya ucapkan terima kasih lah kerana ambil inisiatif kan, buat kerja-kerja macam ni kan. Itu ramah saya, terutama orang macam saya dan akan datang kan, rakan-rakan macam saya ni. Sebab kita orang pun kalau ada outlet, kita nak tell our side of the story, tapi kadang-kadang yalah, orang rasa not flavor of the month kot, tak ada cerita kot pada orang ni. Lebih baik pada yang masih lagi orang kata selera terkini lah kan.
Sebenarnya kita ni niche audience dah. Ada audience yang nak benda-benda Betul. macam ni kan. Betul. Ada yang appreciate artis-artis macam Betul. ni. Dia macam kita orang enggak nak tahu cerita kan. Sebab tak pernah tahu kan. Tak tahu nak cari kat mana kan. Macam contoh Wikipedia tengok di penjara Salah 2 bulan. kan? Salah kan? Info yang salah kan? Info salah. Okey bang, abang nak cakap apa-apa pada peminat ke apa? Nak Tak ada apa-apa. Cuma saya nak serukan kepada peminat-peminat filem, drama ataupun teater. Kadang-kadang kita ni kalau makan durian terlalu banyak, kita nak rasa juga buah yang lain. Jadi saya rasa kita jangan tumpukan selera kita kepada satu paksi sahaja ataupun setengah pelakon saja, atau yang bukan nak saya kata tak boleh. Nanti macam pula kita masukkan pasir ke periuk nasi orang, tidak. Tapi cubalah tengok ke other side of the coin, ke arah lain pula. Pelakon-pelakon veteran, pelakon-pelakon yang muda, pelakon-pelakon teater yang ramai yang berbakat. Cuba pendekatan daripada segi lain, drama yang bercorak dan berbentuk lain. Banyak benda ni sekarang di View, di Astoria kan. Banyak karya-karya yang berkualiti. Cuma kita tidak membuka mata dan kita tidak membuka minda kita untuk terima. Jadi last sekali saya kata, apa pun peminat-peminat setia saya dan terutama drama-drama yang saya berlakon dan apa semua, terima kasih kerana sokongan anda, kerana tanpa anda siapalah saya. Dan teruskan menyokonglah karya-karya abang yang terbaru lepas ni kan. Dan menyokong industri Melayu kita, industri filem kita. Ya. So selalu kita lupa nak pesan untuk yang menonton ni, korang boleh menonton lagi ramai artis yang kita dah interview. Kadang-kadang orang tak tahu tau. InsyaAllah. Masuk ke channel ni, korang pergi dekat playlist santai rasa-rasa. So dekat sana banyak lagi interview yang boleh ditonton. Saya rasa ramai lagi artis-artis yang berwibawa, tapi bukanlah menjadi aliran selera mutakhir orang-orang macam Datuk Hilal Azman, macam Hasnur Rahmat, macam Namron, Amirul Effendi. Betul. Mereka-mereka tu berbakat besar. Sangat. Sangat-sangat. Farah Ahmad. Jadi orang-orang begitu yang bakat besar, yang mempunyai kewibawaan dan orang kata bakat yang melangkau setakat rupa lah. Yang mereka ni patut dibagi pengiktirafan, bagi tempat yang sepatutnya bagi mereka. Dan saya rasa ramai pun nak tahu cerita dia orang, latar belakang dia orang, macam mana dia orang boleh jadi macam tu. Sophie Jikan, betul, antaranya kan. InsyaAllah kita akan kawan-kawan kita. InsyaAllah. Tolonglah. Oh iya, itu dah dapat. Itu Jafar On. Siapa tu? Jafar On. Itu Kita dah interview itu. Dah dapat. Dia seorang veteran yang saya hormat juga. Saya baru tahun lepas 2 tahun lepas saya bekerja dengan dia, berlakon dengan dia. Dia tu baik hati kan? Ya, dia sangat baik hati. Aku risau ni, takut terpadam. Okay bang, terima kasih banyak-banyak Abang Sudi bersama Rasa Manja. Abang memang Rasa. Terima kasih kerana ada ke saya. Okay bang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan.